Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tuan Pengerusi Majlis. Pertama sekali saya mohon maaf sebab tak pandai nak cakap Sarawak. Si pandai kelakar Sarawak. Calon kita Saudara Nazib, Ayahanda Wan Zainal dan Kedal Hamdan. Saya nak tayang sikit video. Ini kempen Tengku Abdul Rahman menentang Barisan Nasional. Saya nak beritahu, saya tak peduli syarikat tu Melayu ke, Cina ke, India ke, Dayak, I don't care. Mesti hentikan tekanan pada rakyat. Kalau tidak, tak guna jadi pemimpin. Tapi mereka tak peduli. Anak kita nak kerja, nak dapat RM1,100 susah. Kita gaji minimum, dia bantah. Mahathir Najib dengan bankrupt, RM1,100. Anak kita semua mereka buat, yang tak baik semua pihak lawan mereka buat, dan apa yang mereka buat yang tak baik mereka elokkan dan dulu salah atas orang lain yang menentang mereka. Jadi ini keadaannya yang berlaku pada hari ini. Anak kita nak dapat RM1,500. Berapa ramai ni yang dah belajar di UiTM dan semua kolej keluar belum jamin kerja. Berapa puluh ribu kita dah kerja. Tu anak kita. Anak Syarizat kerja dengan NFC RM30,000 sebulan. RM30,000. Pesan kepada saudara-saudara saya, orang-orang yang bersatu padu selama ini, janganlah ikut apa yang didayahkan oleh pihak pemerintah pada hari ini. Di serata-rata kampung mereka pergi membawa berbagai daya. Segala-galanya apa mereka buat betul. Fikirlah sendirinya, betul atau tidak betul perbuatan mereka ini. Dan nomor satu, kita kena janji jangan bagi pemimpin curi duit, jangan bagi bocor, stop this corruption. Kalau kita boleh stop, kita boleh tolong rakyat. I am sure boleh kita tolong banyak rakyat. Anak kita, anak Melayu jangan sorak tertinggal. Anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadar, sekolah rendah, menengah sampai universiti, bagi dia pendidikan percuma. Kanser. Tak ada soal langsung. Segala-galanya diperintah oleh kerajaan ini. Jadi, tapi yang berpegang kuasa dalam negeri ini ialah rakyat jelata sekalian. Anak muda mesti bangkit, selamatkan bangsa dan negara kita. Timbang apa yang sebenarnya dan menggunakan akal pikiran untuk menimbang saja suka yang disebut oleh saja, ini akan rosak. Saya tidak akan izinkan any leader from steal your money from this country.
Okey tuan-tuan, kita melihat ini video, salah satu videonya. Kita ada lebih daripada 200 video yang seumpama ini, yang menceritakan tentang dasar dan polisi, manifesto dan tawaran Pakatan Rakyat kepada rakyat, terutamanya di negeri Sarawak. Saya tak ada nak ceramah panjang tentang isu-isu. Isu-isu ni saya kira orang Sarawak semua dah tahu apa yang berlaku dalam negara. Apa yang saya nak ceritakan ialah bagaimana kejayaan Pakatan Rakyat memerintah negeri yang telah berjaya kita perintah. Tuan-tuan lihat, tahun 2008 tsunami politik berlaku dalam negara. Allah tidak mentakdirkan untuk kita menang seluruh negara pada ketika itu. Allah memberikan kita izin hanya 4 negeri diperintah. Untuk apa? Sebagai contoh, sebagai bukti bahawa pemimpin Pakatan Rakyat jujur, ikhlas, adil, mampu untuk melakukan perubahan kepada rakyat. Ini janji yang telah kita lakukan, tuan-tuan. Jadi saya nak tunjukkan, demi rakyat, file demi rakyat. Terus slide yang ketiga bolehlah. Okay, next. Slide yang ketiga. Jadi tuan-tuan, kenapa kita ada di sini? Kita berada di sini karena kita merasakan ini tanggungjawab kita. Saya kira tuan-tuan ada di sini, ini kerana rasa tanggungjawab kita terhadap bangsa, agama dan negara. Kalau kita tak memikirkan soal anak bangsa kita, tuan-tuan, kita tak payah susah-susah datang sini. Sokong saja Barisan Nasional, balik tidur lena, senang. Tak payah fikir apa-apa. Tak payah susah payah. Saya pun tak payah datang jauh-jauh datang ke sini. Naik kapal terbang, bayar tambang sendiri. Bukan Anwar Ibrahim bayar pun, bukan parti bayar pun, duit sendiri datang. Besok insyaAllah saya akan ke Sabah. Ini perjuangan kita, tuan-tuan. Sebab itu saya rasa inilah peluang yang terbaik untuk kita tukar pemerintah yang ada. Tuan-tuan, kita bukan menentang kerajaan. Ini kena faham betul-betul. Kerajaan dalam sistem demokrasi dalam negara kita hanya valid 5 tahun. Setiap 5 tahun kuasa dikembalikan kepada rakyat untuk memilih kerajaan mana untuk mentadbir negara. Tempoh 5 tahun sudah pun tamat. Tamat ketika mana terbubarnya parlimen. Tamat. Tak ada lagi kerajaan. Sekarang kita ada kerajaan tak? Kita tak ada lagi kerajaan pemerintah. Yang kita ada hanya caretaker, kerajaan sementara yang menjaga negara ini. Sehinggalah rakyat memilih, membuat pilihan siapa yang akan menjadi kerajaan selepas ini. Justru itu kuasa ada pada kita, ada pada rakyat. Kena bagi tahu masyarakat kita, yang kita tentang bukan kerajaan Malaysia. Yang kita tentang ialah Parti Barisan Nasional, yang kita dah bagi mandat 55 tahun untuk memerintah. Cukup, enough is enough. Sekarang kita nak kerajaan baru. Kita nak parti yang baru memerintah. Dan kita nak melihat track record parti yang baru. Alhamdulillah, 5 tahun Parti Pakatan Rakyat memerintah Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan juga Kelantan. Terbukti 5 tahun jauh lebih baik daripada 50 tahun yang diperintah oleh Barisan Nasional. Tuan-tuan, mengundi ini adalah wajib hukumnya. Kerana mengundi ini adalah kesaksian. Kita menjadi saksi untuk memilih pemimpin, memilih wakil untuk menjaga kepentingan kita. Sebab itu saya minta tuan-tuan bagi tahulah rakan taulan saudara mara, turunlah mengundi pada 5 hari bulan. Biarlah bagi kita pastikan yang kita nak wakilkan itu adalah orang yang benar-benar boleh mewakili kita, bukan mewakili keluarga mereka. Apa yang ada sekarang, kita lantik dia, kita pilih dia untuk mewakili keluarga dia, bukan untuk menjaga kepentingan kita. Kita dapatlah RM50 yang datang tadi tolong apa? Masa penamaan calon tadi dapatlah seorang RM20, RM50. Kita pun seronok, tolong pasang bendera dapatlah RM50. Kalau di Semenanjung pasang bendera dapat RM20 satu malam. RM20 satu malam.
10 hari dia tolong pasang bendera, dapatlah 200. Tuan-tuan, murah sangat harga kita. Sebab itu kita nak minta supaya semua rakyat berubah, semua rakyat bertukar. Okay, next. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita tahu bahawa inilah kehebatan kita sebagai hamba Allah. Tunggu kita nak, ni Aziz kata apa? Hidup ini tumpang menumpang. Apa yang kita makan hari ini semuanya ada sumbangan daripada setiap orang. Maka apa yang kedudukan kita ni besar mana sangatlah kita ni berbanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, ingat bahawa kita ni ada kuasa. Allah berikan kita kuasa untuk buat pilihan. Maka buatlah pilihan yang tepat. Jangan sampai besok tuan-tuan, macam kata kenal kita tadi, jangan sampai dah bankrupt baru kita nak berubah. Pada masa itu dah tak ada makna lagi. Masa itu Taib Mahmud pun dia bagi free, dia ambil lah Sarawak ni. Dah tak ada apa dah. Habis dah. Habis dah dia belasang. Jadi sebab itu tuan-tuan, hari ini adalah hari yang terbaik. Ini peluang yang terbaik untuk kita. Satu perkara. Yang kedua saya nak sebut pada tuan-tuan, dalam konteks negeri Sarawak, kita bukan nak tukar PBB. PBB kekal menjadi pemerintah negeri Sarawak sehinggalah pilihan raya tahun 2016 nanti. Yang kita nak ialah kali ini kita tak nak lagi hantar PBB mewakili rakyat Sarawak di parlimen. Cukup memerintah Sarawak. Kita nak hantar seseorang wakil yang betul-betul boleh menyuarakan hasrat kita rakyat Sarawak di parlimen nanti. Kalau tuan-tuan hantar Fazilah, dia takkan sekali-kali membela nasib orang Sarawak. Dia akan hanya akur saja. Dia akan hanya akur apa yang disebut oleh federal, kalau mereka masih berkuasa lah. Kalau tidak, dia juga akan jadi pembangkang. Tuan-tuan nak undi pembangkang ke? Kalau tuan-tuan undi Fazilah, dia akan jadi pembangkang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan undi Najib, insya-Allah akan jadi kerajaan. InsyaAllah akan jadi kerajaan. Ini isu saya tak nak sebut. Next. Jaminan Pakatan Rakyat. Ini saya bagi sebahagian saja. Apa jaminan Pakatan Rakyat? Apa tawaran Pakatan Rakyat? Pertama, pendidikan percuma. Tadi dah disebut tentang pendidikan percuma. Kadang-kadang orang kita keliru pendidikan percuma. Coba ada orang daripada Barisan Nasional, dia kempen dalam kampung, dia kata apa? Mana ada free? Nothing is free in this world. Kentut pun kentut aja kena free lah, tak payah bayar. Lain semua kena bayar. Kencing berak pun kena bayar. Tak ada benda yang free. Ni apa punya Pakatan Rakyat? Nak tipu rakyat? Pendidikan percuma mana ada? Tuan-tuan, kalau zaman Tun Razak dulu, dia boleh bagi beasiswa. Saya belajar dulu tuan-tuan, daripada sekolah rendah sampai ke universiti, tak payah bayar apa-apa. Beasiswa daripada sekolah menengah masuk universiti, bawa beg saja masuk universiti. Semua ditanggung melalui beasiswa. Jadi sekarang kita kena bagi tahu apa yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat antara PTPTN, Barisan Nasional dan beasiswa Pakatan Rakyat. Kalau nak PTPTN, sokong Barisan Nasional. Kalau nak beasiswa untuk anak-anak kita, sokonglah Pakatan Rakyat. Tuan-tuan nak pilih mana? Tuan-tuan nak PTPTN ke nak beasiswa? Beasiswa. Bagi tahu dekat orang kampung, bagi tahu dekat pengundi kita. Kita nak beasiswa, kita tak nak lagi PTPTN. Setuju tak tuan-tuan? Kemudian tol. Mungkin di Sarawak ni tak banyak tol lah kot. Satu saja tol. Kalau di Semenanjung, tuan-tuan, daripada Tambak Johor sampai ke Sepadan Siam, tol sepanjang-panjang jalan. Tol sepanjang-panjang jalan. Maka sebab itu harga barang naik, sebab tol mahal. Hari itu dia nak naikkan tol. Syarikat konsesi minta naikkan tol. Tapi disebabkan Pakatan Rakyat kuat di parlimen, dia tahan kenaikan tol. Lepas pilihan raya, kalau dia menang lagi, dia akan naikkan harga tol. Sebab itu tuan-tuan, insya-Allah di Semenanjung, rakyat di Semenanjung takkan lagi bagi undi kepada Barisan Nasional, kerana semua takut tol akan naik. Harga petrol, Datuk Seri Anwar dah sebut dah, 5 hari bulan kita menang, 6 hari bulan kita angkat sumpah, terus kita umumkan turun 50 sen harga petrol. 50 sen harga petrol akan turun. Nak detail, nanti saya ada sediakan video. Tuan-tuan boleh tengok video macam mana Rafizi menceritakan
Saudara Fizi menceritakan bagaimana kita boleh melakukan penurunan harga petrol. Tarif elektrik dan air akan dikaji semula untuk tujuan diturunkan. Tuan-tuan, elektrik dan air ini adalah utility, hak setiap rakyat. Sebab itu Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor, dia bagi 20 liter pertama free, percuma setiap bulan. Setiap bulan percuma 20 liter padu. Kalau satu rumah 3 orang duduk, tuan-tuan, memang free tiap-tiap bulan, tak payah bayar air. Ini pakatan rakyat. Dan benda ini boleh dilakukan. Apatah lagi di negeri Sarawak. Sebab apa? Sarawak merupakan antara negeri yang terkaya di Malaysia. Tetapi Sarawak juga mencatatkan antara negeri rakyat yang paling miskin di Malaysia. Siapa yang kaya? Pemimpin dan keluarga mereka. Sebab itu tuan-tuan, mereka tak layak memimpin. Mereka harus diturunkan. Dan yang berkuasa untuk menurunkan mereka adalah rakyat. Jadi kita kena sedarkan rakyat. Kita kena buat perubahan. Jadi apa kesan langsung? Apa kesan langsung daripada penurunan tadi? Kesan langsung ialah harga barang dan keperluan akan turun. Minyak turun, bil elektrik semua turun, insya-Allah harga barang akan turun. Bila harga barang turun, apa akan berlaku? Kos sara hidup akan turun. Kuasa membeli akan meningkat. Bisnes akan makin rancak dalam negeri kita. Kemakmuran akan bertambah. Rakyat hidup akan lebih senang. Itu yang berlaku. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke Eropah, tuan-tuan biasa pergi ke Amerika, tuan-tuan lihat bagaimana kehidupan di sana. Kos sara hidup terutama di England. Tuan-tuan pergi ke England, tuan-tuan pergi ke Amerika, tuan-tuan lihat bagaimana kos sara hidup yang cukup rendah. Kalau di sini yang paling dekat, tuan-tuan pergi Brunei lah. Tuan-tuan pergi Brunei, tuan-tuan tengok macam mana kos sara hidup. Gaji tinggi, kos hidup rendah. Minyak tak sampai RM1. Betul tak? Tak sampai RM1. Kita makan dekat kedai. Saya kalau pergi Brunei, saya suka pergi buffet. RM5 aja makan buffet. Dekat sini, mi golok pun RM5. Betul tak? Jadi tuan-tuan, kena fikir betul-betul. Okay, next. Ini masalah sebab saya tak kontrol. Kalau saya kontrol, laju sikit. Okey, program Satu Hari Pakatan Rakyat, tuan-tuan boleh dapatlah daripada brosur dan sebagainya. Okay, next. Laju sikit. Okey, beban dan bahana bakal menimpa jika BN menang. Tuan-tuan, kalau BN menang, apa akan berlaku? Satu, tol lebuh raya, semua tol lebuh raya akan dinaikkan. Pasti, saya pasti. Sebab mereka tahan kenaikan sebab apa? Sebab pilihan raya. Yang kedua, RON 95 akan naik melebihi paras RM2. Ini memang akan berlaku sebab mereka tahan harga minyak kerana pilihan raya. Lepas pilihan raya menang, sebab itu Datuk Najib nak sangat menangan 2/3. Naik 2/3, menang saja, harga minyak akan naik. Tarif elektrik dan air akan dinaikkan. TNB kalau di Semenanjung, TNB memang dah minta untuk naik tarif elektrik kerana desakan daripada supplier IPP, penjana bebas, memang desak supaya naik harga elektrik. So apa yang berlaku? Naik harga elektrik, naik RON 95, naik tol, harga barang akan naik. Tambah lagi GST. Tuan-tuan dengar, biasa dengar GST? Dibentangkan di Parlimen, tapi tak boleh dilaksanakan sebab Pakatan Rakyat menentang di dalam Parlimen. Akhirnya mereka tahan GST daripada dilaksanakan. Sebab nak tunggu pilihan raya. Lepas pilihan raya, GST akan dilaksanakan. GST akan dilaksanakan antara 4 hingga 8% kenaikan terhadap semua harga barang dan juga perkhidmatan. Apa yang berlaku? Harga barang akan naik. Harga komoditi menurun, kadar inflasi makin parah. Kesan langsungnya apa? Harga barang dan perkhidmatan akan melambung dengan lebih tinggi. Harga barang naik, kos sara hidup meningkat, kadar kemiskinan akan lebih parah. Yang lebih parah ialah masyarakat di luar bandar. Yang lebih parah ialah pegawai kerajaan. Yang lebih parah ialah golongan pekerja-pekerja kecil, pekerja industri dan sebagainya. Gaji tak naik, kos sara hidup bertambah, kita akan makin lebih miskin. Bila berlaku kemiskinan, apa yang akan berlaku tuan-tuan? Jenayah akan meningkat. Kadar jenayah akan bertambah. Kadar jenayah akan bertambah. Hidup sudah tidak aman lagi. Kereta tak boleh letak lebih kurang. Barang-barang yang berharga tak boleh diletak lebih kurang. Anak kita nak pergi sekolah pun kena ada bodyguard. Sebab kalau tidak dicolek. Sebab apa? Sebab kemiskinan. Sebab itu tuan-tuan, bila berlaku perubahan di peringkat nasional, di peringkat kerajaan,
insya-Allah kesan akan berlaku di seluruh negara di mana semua benda ini, masalah harga barang, masalah jenayah akan dapat kita kurangkan. Okey, next. Saya nak tunjuk tuan-tuan, ini perbandingan kerajaan Pakatan Rakyat. Ketika mana kita ambil alih negeri Selangor, reserve yang ditinggalkan hanya 400 juta. 400 juta negeri Selangor. 50 tahun memerintah tinggal kat kita 400 juta. Tapi Alhamdulillah 5 tahun kita memerintah negeri Pakatan Rakyat di Selangor, kita berjaya naikkan hingga 2,500 juta reserve. Sebab itulah kita yakin, itu baru perintah satu negeri. Kalau kita berjaya memerintah seluruh negara, insya-Allah cadangan turunkan harga minyak, cadangan berikan pendidikan percuma, cadangan segala cadangan yang kita cadangkan dalam itu akan mampu dilaksanakan. Sebab Malaysia negara yang cukup mewah. Peruntukan negara setiap tahun tuan-tuan 250,000 juta ringgit setiap tahun. Rakyat Malaysia hanya ada 28 juta sahaja. Isi rumah tak sampai 10 juta. Kalau tuan-tuan bahagikan 250,000 juta ini, tuan-tuan bagi dengan 7 juta isi rumah. Setiap isi rumah insya-Allah dalam masa 5 tahun akan jadi jutawan. Termasuklah keluarga-keluarga di rumah panjang. Boleh dilakukan sebab negara Malaysia ini cukup mewah dan kaya. Tuan-tuan tengok apa yang telah kita lakukan. Nanti dulu. Slide tadi. Okey. Ini di negeri Selangor apa yang kita lakukan. Saya susun. Pertama, air bersih saya dah sebut tadi. Yang kedua, anak lahir. Nampak tak? Tak nampak? Nampak. Datang dekat sikit. Pertama, tabung warisan anak Selangor. Lahir saja anak, semua akan dapat RM100 terus masuk tabung warisan. Tabung warisan ini cukup umur dia 18 tahun nak masuk universiti, dia dah ada RM1,500 untuk daftar masuk universiti. Kemudiannya skim bantuan asuhan rakyat. Anak-anak yang baru lahir perlukan asuhan sebab mak bapak kerja. Kerajaan bagi bantuan untuk hantar ke tempat pusat-pusat asuhan. Skim bantuan tadika. Bila anak tu besar sikit masuk tadika, ada skim bantuan untuk tadika. Kita bagi lagi subsidi untuk tadika. Jadi anak makin membesar. Besar lagi pergi sekolah, kita bagi tuition rakyat percuma. Anak-anak di Selangor ada lebih kurang dalam 5,000 pusat tuition percuma di seluruh negeri Selangor. Hantar saja anak, tak payah bayar apa-apa. Kemudiannya anak besar lagi, habis sekolah masuk universiti. Setiap orang anak Selangor yang masuk universiti akan diberi RM1,000 untuk pendaftaran. Mak bapak tak payah keluar duit. Kemudiannya skim mesra usia emas, kita bagi RM2,500. Umur 60 ke atas, dia layak untuk dapat RM2,500. RM1,000 dibagi ketika hayatnya untuk beli ubat dan sebagainya. Bila meninggal dapat RM1,500, warisnya untuk menguruskan jenazah. Maknanya Pakatan Rakyat menjaga rakyat daripada lahir sampai meninggal. Kita jaga rakyat. Mana kita dapat duit? Duit hasil daripada bumi Malaysia yang tercinta ini. Kita banyak hasil bumi. Itu Selangor tuan-tuan. Bukan ada balak sebatang pun. Sebatang balak pun tak ada. Minyak pun tak ada. Itu Selangor tuan-tuan. Apatah lagi Sarawak yang kaya raya. Sarawak ini tuan-tuan. Kemudiannya usia emas, jom shopping. Setiap kali perayaan, setahun ada 4 perayaan besar, maka warga emas ini akan dibawa untuk bershopping dengan keluarga masing-masing. Pergi ke supermarket, beli barang, kerajaan akan bayar. Untuk perayaan, nak sambut raya tak payah risau, nak sambut Deepavali tak payah risau, pergi aja beli. Shopping, jom shopping, program jom shopping. Kemudiannya skim microkredit untuk miskin bandar. Masyarakat miskin di bandar ini kena dibantu sebab mereka di bandar kos sara hidup tinggi. Maka kita bantu melalui skim miskin bandar. Bagi modal untuk berniaga, bagi lesen untuk berniaga. Tak ada masalah. Tak payah isi borang parti pun, tak payah jadi ahli parti pun boleh. Kan? Kalau dulu masa Selangor diperintah oleh Barisan Nasional, nak dapat lesen berniaga mesti ada borang UMNO, isi borang UMNO dulu. Jadi ahli UMNO baru dapat lesen. Alhamdulillah Pakatan Rakyat tak payah. Ahli UMNO pun boleh dapat. Ahli Barisan Nasional pun boleh dapat. Sebab prinsip kita ialah keadilan. Kalau dia layak, maka kena bagi. Itu hak mereka. Walaupun mereka menentang kita.
Ini prinsip keadilan, tuan-tuan. Okey, pusat khidmat krisis sehenti, tabung anak pekerja ladang, peningkatan hasil galian, skim kesihatan wanita, peningkatan hasil galian, tuan-tuan. Di Selangor kita berjaya mendapat kutipan daripada pasir, daripada perlombongan pasir di Selangor 300 juta setahun. Yang sebelum ini hanya dapat 3 juta, 4 juta saja. Sejak kita memerintah, kita cek habis semua. Macam mana boleh sebanyak-banyak begitu pasir di Selangor hanya 3-4 juta saja hasil. Bila kita semak semula, kita kaji semula, kita tubuh satu syarikat yang menjaga urusan ini, alhamdulillah kita berjaya mengutip hingga 300 juta ringgit. Dan setiap menteri besar dah buat ketetapan, Pakatan Rakyat dah buat ketetapan, setiap sen hasil bumi negeri Selangor dikembalikan kepada rakyat Selangor. Alhamdulillah, itu yang mampu kita laksanakan semua ini, tuan-tuan. Kemudiannya pusat dialisis, kemudian cuti tambahan dan sebagainya. Okey, next. Jadi saya nak bagi tahu, tuan-tuan, kalau kita boleh laksanakan di negeri Selangor, insya-Allah apabila kita mengambil alih Putrajaya, kita mampu laksanakan di seluruh negara. Tuan-tuan lihat, ini government gross debt, hutang yang mereka kata Anwar Ibrahim tak pandai menjaga ekonomi. Macam mana nak memerintah? Anwar jadi Menteri Kewangan tahun 93, tahun 92 sehingga tahun 98. Tuan-tuan tengok hutang yang dilakukan oleh Anwar konsisten, tak bertambah. Bila Anwar dipecat, Mahathir dan Daim ambil, ini dia dua beradik ni, dia pakat, hutang bertambah. Naik Dolah Badawi, tak berapa reti pandai memerintah, jadi anak menantu dia yang memerintah, tambah lagi hutang. Naik Najib, lagi teruk, hutang bertambah lagi. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan bagi lagi 5 tahun kepada Najib untuk memerintah, apa akan jadi dengan negara? InsyaAllah akan jadi macam Greece. Negara akan bankrupt, confirm bankrupt. Sebab itu, tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Apa pilihan yang ada pada rakyat Malaysia? Kita tidak ada pilihan lain, melainkan kita tukar, kita ubah Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat. Okey, next. Ini skandal lembu, saya tak nak cerita lah, kan? Orang Sarawak mungkin dia tak interested sangat. Ini pun cerita UMNO yang dah busuk sampai ke perut. Ini Mahathir yang kata, bukan saya kata. Ini kempen, perbezaan politik kempen antara Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. Apa Barisan Nasional berkempen sekarang ni? Tak habis-habis, lucah. Kan? Semua cerita blue je. Mentang-mentang lah parti dia biru, kan? Cerita blue saja. Pergi kempen dalam kampung, tunjuk cerita blue. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi? Kita go on policy. Kita nak dengar dasar kamu. Apa yang kamu nak buat kalau kita bagi lagi? Tak habis-habis. Tadi saya dapat satu buku cerita tentang dia mempertikaikan tentang Anwar Ibrahim. Bila saya semak buku tu, penuh hampir 100% fitnah dan cerita-cerita yang tak betul. Lebih teruk daripada buku dalil. Semua cerita fitnah, semua cerita benar. Dan kebanyakannya half truth. Dia cerita half truth, separuh benar, tak pernah bercakap benar. Okay, next. Ini layanan kepada rakyat. Next. Jadi apa yang kita perlu buat, tuan-tuan? Apa yang perlu kita buat? Okay, next. Kita kena lakukan dalam ruang lingkup kemampuan kita. Tuan-tuan, saya bercakap di hadapan tuan-tuan ni mungkin ada dalam berapa ratus ni? Ada 300, 400 orang. Tuan-tuan bayangkan 300, 400 orang ini, kalau tuan-tuan balik, tuan-tuan ajak anak, isteri, suami, saudara mara, ipar, duai, bapa mentua, ibu mertua, ajak jiran tetangga sekampung, setaman, ajak rakan setugas, rakan sekolah, rakan universiti, alumni kita masing-masing, rakan FB kita, Twitter kita, ajak siapa saja yang kita temui di mana saja, tuan-tuan. Untuk kita buat apa? Next slide. Untuk kita undi Pakatan Rakyat. Boleh, tuan-tuan? Boleh? Jadi saya minta sangat-sangat, bukan hanya dengar ceramah saya datang jauh, datang daripada Kuala Lumpur, datang ke sini semata-mata untuk nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalau orang Sarawak cerita tentang Selangor, orang Sarawak tak percaya. Kita yang duduk di Selangor cerita apa yang kita dapat faedah daripada Pakatan Rakyat di Selangor. Sebab itu, tuan-tuan, kita minta ajak rakan kita
undi Pakatan Rakyat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.